Shalom, jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita kembali boleh beribadah bersama. Di Minggu Prapaskah kelima ini kita diingatkan kembali akan anugerah terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Sungguh Dia adalah Allah yang besar dan ajaib. Mari bersama kita agungkan Dia dengan menyanyikan puji nama Tuhan. 亲爱的会众们平安，感谢主，今天我们还可以一同聚会。在本周大在一起的第五主日，我们再次提醒，神赐给我们最大的恩典，就是耶稣基督，神的独生子。 来到世间，救赎我们，成就我们，脱离永恒的审判。他真的是既伟大又奇妙的神。让我们记着唱，颂赞主名，一同来崇高我们的主。 Mari kita nyanyikan bersama dalam bahasa Indonesia, kemudian bait kedua dalam Mandarin, dan ketiga dalam bahasa Indonesia. Mari semua makhluknya puji nama Tuhan. Marilah semua makhluknya puji nama Tuhan Allah Raja yang mulia, puji nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Yesus 生命满有权能。 使魔鬼都逃遁，认识罪人主是如神，得到天堂福分。颂赞主生命，颂赞主生命，颂赞荣耀归主生命，颂赞主生命，颂赞主生命。 颂赞荣耀归主生命。 Ketiga, kuasa dosa dihancurkan, puji nama Tuhan. Kuasa dosa dihancurkan, puji nama Tuhan. Darahnya yang menyucikan, puji nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya. Puji akan nama Tuhan, puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Berita Prapaskah Minggu kelima kita akan lakukan dengan bacaan bertanggapan. Mari kita baca secara bertanggapan. 大在一起第五主日信息，用印尼文、中文轮流。 用起音的方式读。 Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup.
demikianlah pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 其之约翰福音17章第1到第3节和17节，耶稣就祖母往天说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。 正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。 认识你的独一的真身，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。 求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。” Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Berkali-kali kita jatuh ke dalam dosa dan mengecewakan Dia. Tetapi saat kita mau mengakui segala kesalahan kita dan datang mendekat ke salib-Nya, Ia bersedia menyambut kita kembali kepadanya. Mari kita menyatakannya melalui satu pujian, "Aku datang ke salib-Mu." 主所爱的会众们，我们的神是恒久忍耐的神。我们离去设置最终是他大失所望。不过，当我们因忍我们一切的罪孽，并且亲近他的十架时，他将永远 应解我们的归回，让我们以四个来九十架表达出我们的心意。 Mari kita nyanyikan bersama-sama, "Aku datang ke salib-Nya." Aku datang ke salib, miskin lemah dan buta. Dulu hidupku gagal, kini beroleh selamat. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. 愿我所有皆是己，我光阴不敢虚度，坚决自己做不及，自己人永远归主。 我今靠救主洪恩，因我主可怜罪人，今将祝福受敬拜，恳求主免我罪灾。 Baiknya yang ketiga, ku percaya janji-Mu, darah-Mu berkuasa. Ku percaya janji-Mu, darah-Mu berkuasa. Ku sujud kepadamu, disalib dengan Kristus. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku.
Saudara, mari kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan pada saat ini. Kita mau mengakui akan dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, kami manusia sangat lemah. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Namun Tuhan, seringkali kami gagal. Dan ketika kami gagal, kami menyadari pada saat itu kami tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami lebih memikirkan apa yang menjadi keuntungan dan kepentingan bagi diri kami, ya Tuhan. Dan seringkali firman Tuhan yang sudah kami renungkan itu juga tidak menjadi pegangan bagi kami di dalam melangkah di dalam setiap aspek hidup kami, sehingga kami berbuat dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, dan biarlah kami selalu melihat anugerah pengampunan daripada Tuhan ini adalah satu kasih karunia belas kasihan Tuhan bagi kami yang lemah ini. Dan dengan demikian kami boleh lebih sungguh-sungguh. Kami ingin di dalam hidup kami ini senantiasa mencari kehendak Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan daripada Tuhan buat kami. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kami. Di waktu-waktu yang mendatang ini kami selalu bersandar akan kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan diri kami sendiri. Terpujilah nama-Mu untuk semua pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai satu-satunya juru selamat kita. Mari kita memuji Dia dengan menyanyikan, betapa besar kasih-Mu ya Allahku. 主内弟兄姐妹，神将他的独生子赐给我们，就是耶稣基督，成为我们罪人唯一的救主。这是神伟大的慈爱，就我们歌颂赞美主，同唱你的慈爱和伟大。 Betapa besar kasih-Mu Allah. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Dalam bahasa Mandarin, 我天父，你的慈爱何等伟大！天父，你的这爱何等伟大！你将你爱子耶稣赐给我，使我们因信他不赐给
我尊重你，你永远配得我们来敬拜你，我敬拜你，我尊重你，你永远配得我们来敬拜。Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Jemaat Tuhan, inilah berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 恩典信息是取自以弗所书1章第7节，我们记着爱子的血，都蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 这就是主的恩典信息。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Wikarsa dengan tema Kristus, firman yang berinkarnasi. Sebelum itu mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian, Bimbing Aku Ya Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，今天王淑红牧师，我们当中真道，主题是基督 道成肉身，为预备我们的心来领受神的话，我们一同唱。 Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang hidupku. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, hatiku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mohon akan penyertaan daripada Tuhan ketika kami membaca, merenungkan akan firman ini. Dan terlebih daripada itu, ya Tuhan, mohon juga kekuatan dan pimpinan daripada Roh Kudus menguasai kami sehingga kami mampu melakukan firman di dalam hidup kami.
Urapi, berkati akan kedua hamba-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi setiap kami, baik kami yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. 今天成为我们听到的经文是在约翰福音第1章14节。 Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca ayat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman dari Yohanes pasal 1 ayat 14 yang kita telah baca bersama tadi. 会众们，今天我们一起要来思想一段神的话语，就是刚才我们所读的约翰福音第1章14节。 Saudara, di dalam hidup kita hari ini kita banyak mendapatkan berita-berita yang kita terima baik melalui WhatsApp ataupun dari berita-berita di TV. 今天呢，好像现在的情况，我们经常会 接受到一些的信息，无论是从社交媒体的，或者是从电视的新闻报道。 Dan saudara, di dalam berita itu mungkin ada yang benar, ada yang tidak benar. 其中的信息呢，有一些是正确的，有一些呢却并不是的，乃是流言。 Dan saudara, seringkali kita begitu cepatnya membaca satu berita dan kita merasa itu benar dan kita sudah mengirim kepada orang lain. 可是有些时候，我们收到了一些信息，我们看了之后觉得是正确的，我们就很快急忙的把它传出去。 Nah, apakah kita percaya demikian mudah dengan berita-berita tersebut, saudara? 请问我们是否真的那么容易的就轻信了这些的消息呢？ Apalagi di masa pandemi seperti begini, banyak orang memberitakan kalau makan ini, minum ini bisa membuat daya tahan tubuh kita itu menjadi baik. 尤其是现在这个新冠大流行的这个时刻，很多人说吃些东西或者是用一些的用品能够使人痊愈，大家都很相信。 Akhirnya saudara, kita beli semua barang itu, siapkan di rumah. 我们把这些东西食品都买回来放在家里预备。 Saudara, saya juga pernah mendapatkan akan video tentang banjir di Jakarta. 我也曾经接受到一个关于雅加达淹水的视频， Tapi ternyata itu peristiwa beberapa tahun yang lalu, 可 saudara. 是没想到那是几年前所发生的事情。 Saudara, ada juga seringkali kita pergi ke luar negeri, kita ikut tur. 我们也时常跟着旅行团到国外去旅行。 Nah saudara, kemudian kita hanya datang ke kantor travel dan kita diaturkan, kita bilang kita akan tur 2 minggu, kita akan ke tempat ini, ke tempat itu, dan kita berangkat. 也许我们会到旅行社，让他们替我们安排行程到某个国家、某个城市、某个景点。 Kita percaya kepada mereka, saudara. 我们完全的相信他们的服务。 Nah saudara, bagaimana dengan iman kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus? 可是我想请问大家，我们对主耶稣的信心，在基督里的信心真理，我们有多大的信任？ Apakah saudara hari ini telah percaya sepenuhnya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia? 请问我们是有多大的相信主耶稣他是道成肉身的神？ Apakah saudara sudah percaya Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara? 请问我们是否真正的相信主耶稣死在十字架上，是为了要救赎你我的罪，使我们得到 Sampai 赦免？ seberapa jauh, seberapa dalam akan iman kepercayaan saudara? 我们的信心有多大，有多深？
Kita akan menghadapi Paskah, Jumat Agung dan Paskah, saudara. 在我们要纪念这个圣诞节和复活节， Apakah saudara yakin sungguh-sungguh Yesus yang tersalib itu betul-betul menggantikan saudara di atas kayu salib? 请问你我是否真正的相信那个为我们钉在十字架上的主耶稣是为了我们而来，为了拯救我们脱 Saudara, 离 dalam 罪。 Injil Yohanes pasal yang pertama ini kita melihat siapakah Yesus itu. 从这个约翰福音第1章那里，给我们很清楚的认识到主耶稣是怎么样的一位神。 Di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 14节说道成了肉身，住在我们中间。 Siapakah firman ini? 道是谁呢？ Nah, di sana saudara kita akan harus melihatnya di ayat yang pertama. 我们要从第1节那里可以看到 Di。dalam ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 第1节很清楚的说，太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。 Dengan demikian saudara kita tahu bahwa firman ini tidak lain daripada Yesus Kristus. 所以呢，我们就知道这里所说的道呢，就是主耶稣基督。 Di dalam akan Kejadian pasal 1 saudara ketika Allah menciptakan akan dunia ini. 我们知道在创世纪神创造天地的时候， Dan di situ nyata sekali Allah Tritunggal hadir di dalam penciptaan. 那里很清楚的写到，三位一体的神他们一起在共同创造天地。 Allah Bapa mencipta dan dikatakan roh Allah melayang-melayang di atas permukaan. 创造天地的天父神，他的灵在水面上漂流。 Dan Allah berfirman ketika menciptakan akan dunia ini. 然后呢，就是说到上帝说，然后就有了这一切。 Nah, inilah saudara yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, kemudian juga di ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 所以呢，这里就说得非常的清楚，他就是那跟着创造的神，所有的一切都是在他里头所创造的。 Saudara, Yesus di sini firman ini dia adalah Allah. 所以这里说的道呢，就是神， Dia pencipta. 他是创造天地 Dan 的上 Dia 帝。 bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menciptakan akan dunia ini. 他就是以天父跟圣灵一起来创造了世界万物。 Dan saudara kita kemudian melihat Yohanes kemudian menjelaskan kepada kita bahwa Yesus ini dia adalah terang. 然后约翰又在更加的清楚解释到，他就是光， Dia terang dan dia adalah terang bagi manusia. 他是光，他也就是我们人的光。 Dia telah datang ke dalam dunia ini 这个光呢，已经照亮在这个世界， untuk menerangi akan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. 要照亮那些在黑暗里的人， Sehingga kita menjadi terang juga bagi dunia ini, 直 saudara. 到呢，我们也成为这个世界上的光。 Nah, saudara, oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. 所以呢，这里14节那里说到，道成了肉身。 Kita sering saudara merayakan Natal dengan meriah sekali. 我们每一次庆祝圣诞节的时候，这个节目非常的丰富。 Kita bilang Yesus lahir. 我们说主耶稣诞生了， Dia dinamakan Immanuel. 他被称为以马内利。 Apa artinya Immanuel, 什么 saudara? 意思叫做以马内利呢？ Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. 以马内利就是上帝与我们同在。 Artinya Allah itu telah menjadi manusia. 所以呢，神已经道成肉身，成为了人，住在我们当 Dia 中。 datang tinggal bersama dengan manusia. 他与我们这些人类在一起居住， Saudara, untuk apa? 为了什么？ Kenapa Allah ini mau datang ke dalam dunia? 为什么神竟然要来到这个世界呢？ Saudara, banyak orang yang tidak dapat menerima hal ini. 有许多的人，他们不能够理解，不能够接受。 Setiap kali saudara ketika kita mengabarkan akan Injil, orang mengatakan,
Nggak mungkin itu Allah mau jadi manusia. 我们每一次向别人传福音的时候，经常别人会说不可能的，不可能神要成为肉身，成为人在我们当中。 Karena saudara secara logika dan melihat dari perspektif manusia, betul hal itu tidak mungkin. 因为按照我们人的理性和逻辑思想，我们觉得这件事情是不可能发生的。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Kita manusia yang begitu sombong. 因为我们人是非常的骄傲。 Kita baru punya jabatan, kita sudah sombong luar biasa. 当我们有了一些小小的地位，我们就觉得非常的自豪。 Kita baru punya harta banyak sedikit, kita udah sombongnya luar biasa. 当我们聚集了一些钱财，我们就变成非常的骄傲。 Nah saudara sekalian, bagaimana Allah itu jadi manusia, saudara? 所以呢，我们根本意料不到，那么崇高的神要成为人。 Di dalam kitab Filipi mengatakan dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. 在腓立比书那里说，他虚己一直到那么低微的地步，成为了人。 Kita manusia, kita sulit sekali untuk merendahkan diri kita. 我们这些做人的都很难使自己降低。 Dengan demikian saudara, kita sulit sekali mengerti Yesus ini Allah jadi manusia. 所以呢，我们根本不能够理解到神要成为人。 Nah saudara sekalian, oleh sebab itu kita kadang-kadang tidak bisa menerima akan fakta ini. 所以呢，我们经常很难接受这个事实。 Padahal saudara, firman Tuhan kita bilang ini adalah firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri. 可是呢，我们却经常看到圣经指明这个神的话语是他所启示的。 Dan perkataan-perkataan yang dituliskan di sini saudara, perkataan yang ada saksi. 而且这里所写的呢，都有许多的见证人。 Ketika Paulus saudara menuliskan surat-suratnya tentang Yesus Kristus, di situ masih ada orang-orang yang hidup ketika surat ini ditulis. 当保罗写了许多的书信给很多的会众的时候，当时的人都还有接受的，保罗也还在场。 Saudara sekalian, kita merayakan Natal dengan meriah. 我们很丰富的节目来庆祝圣诞节， Namun seringkali 但是经常 Jumat Agung dan Paskah biasa-biasa saja. 我们却没有那么样的注意到怎样来庆祝或者是纪念受难节和复活节。 Padahal saudara, kalau Yesus lahir itu tetapi tidak ada salib, maka iman kita semuanya sia-sia. 其实，若是主耶稣来了，他诞生了，但是他没有钉在十字架上，那么我们所信的都是枉然。 Dan kalaupun dia mati tapi dia kemudian tidak bangkit, maka sia-sia juga iman kepercayaan kita. 若是他为我们而死，可是他没有复活，那么我们的信心也是徒然的。 Tapi saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 mengatakan puji Tuhan karena Yesus ini mati, dia bangkit. 所以呢，在哥林多前书15章那里说，主耶稣死了，他也复活了。 Nah, saudara, saya ingin bertanya kepada kita, 我想请问我们大家， bagaimana kita mengasihi Yesus? 我们如何的爱主耶稣？ Yesus yang adalah Allah meninggalkan tahta di sorga datang ke dalam dunia. 主耶稣他是天上的神，他竟然来到这个世 Dan 间。 tujuan daripada kedatangannya saudara adalah mati menggantikan kita. 而且他来的目的就是为我们而死，代替我们受死。 Karena begitu besar kasih Allah akan manusia. 所以因为神对世人的爱是那么的大。 Saudara sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 所以呢，约翰福音3章16节那里很清楚的说到，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不知灭亡，反得永生。 Saudara, itu kasih daripada Allah Bapa. 所以呢，这个就是天父的爱。 Tapi ayat yang sama persis ayatnya saudara ya, 1 Yohanes 3 ayat 16. 可是同样的经文，就是在约翰一书第1章第1节16节那里 Ya, 讲。 ini gampang buat kita ingat ya. Satunya Yohanes 3:16, satunya 1 Yohanes 3:16. 所以呢很容易记哈。刚才的那一个约翰福音，现在就是约翰一书3章16节。 1 Yohanes 3:16 dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
所以3章16节那里说，主为我们使命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。 Satu adalah kasih Allah Bapa. 刚才说到的是天父伟大的爱， Di 1 Yohanes 3:16 ini kasih daripada Yesus Kristus. 然 Saudara. 后约翰一书3章16节那里却说到基督的爱， Dia mati untuk kita. 他为我们死。 Dan di situ dikatakan biarlah supaya kita juga bisa mati untuk saudara-saudara kita. 好叫我们也能够为弟兄舍命。 Saudara, ketika membaca ayat ini saya gentar sekali. 当我读到这节经文的时候，我非常的战兢。 Saya mampu nggak sih mati untuk saudara-saudara 我 saya? 是否能够为我的弟兄舍命呢？ Saya mampu nggak sih mengasihi orang berdosa seperti Kristus mengasihi akan orang berdosa? 我是否能够好像主耶稣那样的爱罪人，甚至为他们舍命呢？ Yesus sudah mati untuk saya. 主耶稣已经为我而死， Saya sudah mendapatkan keselamatan itu. 我已经得到了这个救赎的恩典 Bagaimana saya sekarang mengasihi Tuhan dulu deh, jangan mengasihi yang lain. 可是呢，我怎么样能够那样的爱神？不要说爱其他的，爱神就很难。 Jangankan mati untuk saudara saya, 不要说 mati untuk Tuhan aja saudara saya gentar. 不要说要为其他的弟兄舍命，为主死，我自己都非常的害怕。 Oleh sebab itu saudara, ketika kita berbicara tentang hidup memuliakan Tuhan, 所以，当我们说到要做一个拥有荣耀神的生命的时候， apa yang dituntut di sini kepada kita untuk mati untuk saudara kita, 其实对我们的要求就是是否我们能够为弟兄舍命。 itu tidak mungkin saudara dicapai kalau kita tidak mengasihi Kristus. 所以我们并不是真正的爱主耶稣基督，我们不可能办得 Kalau 到。 kita tidak mengerti akan kasih Tuhan Yesus yang demikian besar. 就是我们不能够理解主耶稣那么大的爱， Karena hanya dengan kasih Kristus itu yang memampukan kita untuk bertindak, saudara. 因为唯有拥有主耶稣的爱，才让我们能够行动。 Saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? 所以，请问弟兄姐妹们，我们今天的状况如何？ Adakah engkau mengasihi Yesus yang telah datang ke dunia, mati disalib dan bangkit untuk saudara? 是否我相信主耶稣来到这个世上，他已经为我而死，他已经死在十字架上，并且为我而复活了呢？ Kita ketika dibaptis mungkin saudara kita seringkali sangat terharu dan kita menangis. 当我们接受洗礼的时候，我们是那么的感动，我们甚至流泪。 Nah, kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan? 可是当我们在日常生活上成为上帝的儿女，我们如何行？ Firman telah menjadi manusia. 道成了肉身。 Nah, saudara, apakah firman ini ada hidup di dalam hidup kita? 是否这个主耶稣有活在我们心里呢？ Adakah kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita? 是否在我们的日常生活上，我们有行出神的话语呢？ Saudara, saya setiap hari bisa terima WhatsApp firman Tuhan itu banyak sekali. 我每天能够收到别人寄给我关于信息的那些内容太多了。 Banyak renungan-renungan yang dikirimkan. 有很多人把他们读经的思想，然后写出来寄给我。 Saya nggak tahu saudara juga ada terima atau enggak. 我不知道我们当中是否也有很多收到这样的信息。 Saudara terima, saudara baca. 你收到了，你读了吗？ Saudara bilang, ini bagus sekali. 你读了觉得这个非常好。 Saya forward ke siapa masuk grup A, grup B, grup C, grup ini macam-macam grup saudara 然 kirimkan. 后呢，我们就想到马上把它传递到其他我们所拥有的群，所有的都发出去了。 Nah, saudara, saya kemudian pernah menyampaikan demikian kepada jemaat. 然后呢，有一次我向信徒们这样讲。 Saudara-saudara, kalau saudara itu terima firman itu, renungan itu dari orang lain, jangan kirim ke saya. 若是你从别人那里领受到这些福音信息的时候，请你不要传给我， Karena kemungkinan besar saya juga dapat. 因为很可能我已经收到了。 Dan barangkali satu hari dari pagi sampai malam bisa 10 kali saya terima. 甚至从早到晚我能够接受到同样的信息10多次。 Tapi kalau itu hasil renungan kamu sendiri, kirim kasih saya. 但是就是那个信息是你自己写的，是你的感受，请你寄给我。 Kalau kamu pagi-pagi bangun, baca Alkitab, merenungkan, kemudian kamu tulis di buku kamu dapat berkat itu, kirim kasih saya mau tahu.
若是你早上你起来你读经，然后你有一些的思考，你写下，请寄给我，我要知道。 Saudara luar biasa. 特别奇妙。 Mulai besok itu saudara, 自从明天之后， nggak ada yang kirim. 没有人寄给我了。 Artinya apa saudara? 什么意思呢？ Nggak ada yang renungan. 原来没有人思考神的 Nggak 话， ada yang renungan sendiri, membuka Alkitab, membaca sendiri Alkitabnya. 没有人自己真的读经，然后思考， Hanya menerima dari orang kemudian baca. 只不过是从别人那里收到了， Dan 读了 saudara tergerak. 然后呢你就受感动， Dan saudara bergerak. 然后呢你就行动， Kirim ke orang lain. 你就寄给别人。 Malam-malam saya tanya. 然后晚上的时候我就问 Tadi pagi kirim WhatsApp apa ke orang, ingat nggak? 你还记得吗？早上你寄给什么人一些福音信息呢？ Wah lupa boksu, banyak yang saya kirim gitu 然后 ya. 呢他就说牧师我忘了，因为我记得太多了。 Nah saudara coba bayangkan, begitu banyak yang dikirim dan tidak ada yang dia ingat. 原来他寄了那么多，可是一件都没有记得。 Firman itu tidak tertanam di dalam hati. 原来那些福音信息呢，并没有住在他的心里， Firman itu tidak tinggal dan dicintai. 并没有在他的心里，也不是他所思想的， Firman itu tidak diingat, tidak dihafal. 他也没有记得，他也不会背，也没有思想。 Dan saudara akhirnya tidak ada yang di dalam kepala. 结果呢，完全都不在他的脑袋里。 Saudara sekalian, banyak orang Kristen tergerak. 所以呢，很多的基督徒他们被感动，然后行动。 Hamil sintong. Banyak orang yang tergerak. 但是有一些人呢，已经有受到感动了， Tapi tidak bergerak. 可是呢，却没有行动。 Tidak melakukan di dalam hidupnya. 受了感动，可是在日常生活上呢，却没有行动，没有行出来。 Terbatas di tergerak saja. 只不过是心里受到感动而已。 Aduh iya ya, kita perlu menolong orang ini. 是的，我真的应该帮助这个人。 Ayo kita berdoa. 我们为他祷告。 Saudara, kalau saudara terima WhatsApp kemudian dikatakan di situ, mari kita berdoa untuk ini. 所以我们收到一些信息说，我们为某某件事情祷告。 Apa yang saudara lakukan biasa? 通常你是怎么做的？ Bagaimana saudara balas WhatsApp orang itu? 收到这个信息，你怎么样回复呢？ Saudara kasih gambar tangan. 你经常用手这 Gitu 样子 kan? 合起来， Begini. 跟着祷告，阿门。 Kami turut mendoakan. 我们跟着同样的祷告。 Tapi permisi tanya Bapak Ibu. 可是，请问弟兄姐妹 Habis 们， kirim tangan begitu berdoa enggak? 当你已经做了这个手势，你是否真的有祷告呢？ Atau cuma kirim gambar tangan aja? 或者你只有把那个图像寄过去而已， Tidak pernah didoakan. 从来你没有为他祷 Saudara 告。 saya juga begitu dulu. 以前我也是这样， Tapi saya rasa berdosa. 可是后来我觉得那个是犯罪的行 Akhirnya 为， sekarang setiap kali saya kasih gambar tangan saya langsung berdoa. 所以呢，现在呢，我寄了那个手的图像，我就马上为他祷告。 Ya saya kirim gambar tangan berdoa artinya saya harus berdoa. 所以当我寄了那个头像，表示我真的跟着祷告了。 Saudara sekalian, saya seringkali pagi-pagi melihat orang jalan-jalan di kompleks. 我经常早上的时候看到有很多人在我们家里的四周围运动， Jalan-jalan dengan anjing. 他们跑步，他们带着他们所宠物，就是他们的狗。 Anjing setiap hari harus ada waktu untuk diajak jalan-jalan. 我们养狗的人都知道，每一天都必须要带这个小狗出去走。 Kalau enggak, aduh anjingnya resah di rumah katanya. 不然呢，这个狗呢在家里就非常的不耐烦，在那里不能够安静。 Saudara bagus, saudara pencinta binatang. 是的，你非常爱你的宠物， Saudara beli makanan yang enak-enak yang dia suka. 你为了它预备一些很多好吃的东 Saudara 西， kirim anjingnya ke sekolah. 甚至把它带到这个狗的学校， Saudara bawa dia ke salon 你 yang 带它 mahal. 去美发院，让它修 Begitu 剪它的毛 banyak 发。 hal yang saudara lakukan. 你为它做了很多 Saudara 的事情， sediakan waktu khusus untuk anjingnya. 甚至为了这个狗，你预备了你的珍贵的时间。 Setiap hari saudara walk with dog. 每一天，你带你的狗去走。 Saudara setiap hari walk with dog. 所以呢，我们是 walk with dog， 带我们的狗出去走走。 Saudara, padahal ada kita anak-anak Tuhan harusnya walk with God. 可是呢，我们是上帝的儿女， Ya 我们应该是与神同行。 God dengan dog itu terbalik loh saudara 这个 tulisannya. 真的是不一样的字，同样的一个音。 Ya, dog dibalik jadi God.
所以呢，你看呢，与神同行，这个 God 把它换成变成 rock。Nah, jadi ada saudara berjalan bersama Tuhan nggak setiap hari? 想请问你是否有与神同行在每一天生活中？ Ada nggak saudara mengkhususkan waktu berjalan bersama Tuhan 请 setiap 问 hari? 你是否真的预备好你的时间，每天跟神同行呢？ Adakah saudara bilang, aduh kalau saya tidak walk with God ini Tuhan nanti bisa marah sama saya nih. 是否我们会想到，就是我今天没有与神同行，然后神呢就心里会不高兴、不安定。 Anjingnya gelisah, dia takut. 我们害怕我们的小狗在哪里不安静 Saya nggak tahu ya, saya bukan pemelihara anjing. Kalau anjing gelisah itu kira-kira gimana? Kencing sembarangan ya? 啊！我不知道，当这个小狗不安静的时候是怎么样的状态？我没有养狗，是不是到处在哪里小便呢？ Kita memberi yang terbaik. 我们把最好的给他。 Sudah beri yang terbaik untuk Tuhan nggak saudara? 请问我们是否已经把最好的给了神？ Saudara sekalian, mari sebagai anak-anak Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们成为神的儿女， Mari kita mengasihi Tuhan dengan tulus. 让我们真心诚恳的 Kita 爱主。 bilang kita percaya Yesus adalah Allah, datang ke dalam dunia, mati, menebus dosa kita. Waduh, ini luar biasa. 所以我们口里说，我相信主耶稣，道成肉身来到这个世界上，为我而死，为我复活，非常的 Kita 了不起。 tidak mampu membalas akan semua yang Tuhan telah berikan pada kita. 我们真的完全不能够办得到神为我们所做的这个大恩大爱。 Saudara, perjalanan kita adalah perjalanan rohani. 我们的这个信主的路程是一个灵性的路程。 1 Yohanes 3:16 tadi mengatakan Yesus mati untuk kita, oleh sebab itu kita juga harus mati untuk saudara-saudara kita. 刚才约翰一书3章16节说，我们主耶稣为我们而死，我们也必须要为弟兄舍命。 Kita tidak mungkin melakukan ini saudara kalau kita tidak punya firman di dalam hidup kita. 就是神的道没有在我们心里，我们不可能行出来。 Kita tidak mungkin melakukan ini kalau kita tidak mengerti akan anugerah keselamatan Yesus Kristus itu saudara. 我们绝对办不到，就是我们还没有理解主耶稣的恩典大爱在我们的身上。 Oleh sebab itu saudara, mari kita baca firman Tuhan. 所以让我们真正的好好的读经， Renungkan firman Tuhan. 昼夜思想来思考， Simpan di dalam hati kita. 把神的话收藏在我们的心里。 Apa yang menyenangkan hati Tuhan? 我们应该怎么样讨神的喜悦？ Ini Alkitab saudara, berapa banyak engkau pegang setiap hari? 这本圣经我们一整天摸了多少次？ Tapi ada yang mengatakan ini, oh iya udah nggak pakai Alkitab begini dah, kita udah pakai di HP. 也许现在的人说，我现在已经没有用这个书本的，我是用这个电脑的。 Nah, seberapa banyak juga saudara baca di HP ini? 但是呢，你在这个手机上读了多少的经文呢？ Saudara, kemarin saya pergi ke sebuah gereja, saya berkhotbah. 昨天我去一个教会，我去那里讲道。 Karena masa pandemi ya, jadi saya lebih prefer saya pakai HP saja. 所以呢，因为是大流行的情况呢，我更经常带我的手机。 Karena saya tidak mau repotin gereja, nanti semprot mimbar, semprot sini semuanya begitu ya kan? 我想到不要让我们教会的同工们为了我带一些实体的东西，然后到处消毒。 Sampai di situ, kemudian waktu sudah mau khotbah, 可是到了那个地方，当我要开始讲道的时 Pak 候， pendetanya kasih tunjuk satu Alkitab yang di meja di belakang mimbar. 然后呢，就有一位同工把这个讲台上的圣经指给我看。 Dia bilang, Musa pakai Alkitab aja nanti di waktu khotbah. 然后他对我说：“待会你讲道的时候，请你用这个圣经。 Karena di gereja sini majelis-majelisnya masih ada yang pro kontra kalau pakai HP. 因为在我们的教会里面，还有一些执事同工，他们不太，或者是他们还有争议关于使用手机。 Ada majelis-majelis yang tidak terima kalau kita pakai baca Alkitab pakai HP. 因为有些执事他们还不赞成，若是我们读经的时候呢，是用这个手机上的圣经。 Saya bilang bagus, 我说真好， bagus punya pemikiran 你们 demikian. 既然这么想的话，非常好。 Tapi saudara, adakah firman ini di hati kita? 可是想请问，圣经的话语有在我们的心里吗？ Kita mengatakan buku betul lebih bagus. 我们说是的，书本比较好。 Jangan-jangan saudara kita itu kemudian mengilahkan buku ini, tapi isi buku ini tidak ada di dalam hidup kita. 千万我们不要把这个圣经放下了，可是它里面的内容完全都没有存在我们的心里。
Lebih ekstrim lagi saudara. 然后呢，更极端的 Ada nggak orang Kristen di antara kita yang berani banting Alkitab ini? 请问我们当中有没有基督徒敢把这个圣经丢下去， Taruh di lantai, 放在地上 tendang. 踢一踢？ Ada yang berani? 请问你敢吗？ Oh nggak boleh, ini firman Tuhan. 有很多人说我不敢，不可以，那个非常圣洁，不可以做。 kitab suci. 这个是圣经来的，我们要很尊重它， Ditendang berdosa. 不可以踢它，那个有罪了。 Bagus saudara kalau punya pemikiran begitu. 我说你 saudara. 这么想非常好， Tapi lebih bagus lagi saudara kalau kitab suci ini menyucikan hidup kita. 但是呢，我觉得但愿让这个圣经真的使我们的生活成为圣洁。 Jangan kita hanya mengilahkan akan buku, tetapi kita tidak mengalahkan pencipta yang berfirman ini kepada kita. 我们千万不要把这个圣经抬得那么高，那么神圣，可是写圣经、启示圣经的上帝，我们却不把它当神。 Saudara sekalian, mari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus Kristus. 所以，我们每一个相信主耶稣的儿女们， Dia firman, dia Allah menjadi manusia. 他已经道成肉身， Dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit untuk menebus saudara dan saya. 来到世间，死在十字架上，他复活，为了你与我。 Mari kita nyatakan iman kita dengan mengasihi Yesus di dalam hidup kita. 但愿我们以我们的信心，用爱神的那个行动来表达。 Mengasihi Kristus bagaimana? Melakukan firman dalam hidup kita. 我们如何爱神？我们就是要行道在生活上。 Kita harus walk with God setiap hari, saudara. 我们必须每一天与神同行， Baca firman, renungkan. 每一天读神的话语，昼夜思想。 Kalau perlu bikin catatan pribadi. 而且，我是可以的话，我们写下我们的个人笔记。 Dan biarlah Tuhan memberkati akan saudara. 但愿神赐福我们每一个人。 Kiranya Jumat Agung dan Paskah tahun ini saudara sungguh-sungguh membawakan akan satu perubahan di dalam kehidupan kita. 但愿今年的受难节、复活节能够带来我们生命的一个新的启发，有一个更好的生命。 Mari kita berdoa. 让我们大家来一起进入祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan. 天父上帝，我们感谢神，让我们可以思想神的话。 Yesus Kristus adalah Allah menjadi manusia, 主耶稣是神，他已经道成肉身， tinggal bersama dengan manusia, 与我们同住， mati di salib, 为我们而死， tapi bangkit agar memberikan kami tempat di sorga. 可是主耶稣已经复活，并且在天上为我们预备了地方， Ajar kami mengasihi Tuhan, 让我们更加的爱神， ajar kami untuk melakukan akan perintah Tuhan. 让我们更加愿意遵行神的道， Dan dimulai dengan membaca akan firman Tuhan. 让我们从爱读圣经话语开始， Taat kepada firman Tuhan. 让我们顺服神的话， Dan biarlah firman ini mengubah akan hidup kami. 也让圣经的话语来改变我们 Terima 的生 kasih ya 命。 Tuhan. 我们感谢神， Saudara, kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. 让我们大家在神的面前默默的祷告。 Apakah engkau sungguh mengasihi Yesus? 请问你是否真正的爱主耶稣？ Adakah engkau membaca firman setiap hari? 是否你每一天有读神的话语？ Adakah engkau melakukan firman? 你是否有遵行神的道？ Kita masuk akan saat hening. 我们进入默祷的时间。 Amin.
生子，主耶稣基督。Sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah segala masa mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, demikian kita nyanyikan. 请会中站立，让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，合想当初熟悉的承诺，研读我们的信仰使徒信经。Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat sekalian, pada tanggal 2 April, Jumat Agung mendatang, kita akan melakukan perjamuan kudus. Hari ini kita akan melakukan sensura morum. Jemaat yang telah baptis dewasa atau CD diundang untuk mengikuti perjamuan kudus pada kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April 2021 pukul 8 pagi secara serentak online di rumah masing-masing. Ayat yang mendasari sensura morum terdapat di 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-28 hingga 29. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Melalui sensura morum, mari kita memeriksa diri kita di hadapan Allah. Apakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita sudah setia melaksanakan panggilannya sebagai murid Kristus? Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan pengorbanan Kristus terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti dipersatukan dengan Kristus dan dengan semua orang yang menerimanya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, baik di gereja, di keluarga, lingkungan, maupun di pekerjaan? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah tubuh Kristus yang saling mengasihi? Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap sesama? Menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan, atau menjadi tangan bagi Kristus yang memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada 2 April mendatang. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong akan di masa pandemi ini, ya Tuhan, agar vaksinasi yang sedang dilaksanakan pada saat ini dapat berjalan juga dengan lancar dan baik, dan seluruh rakyat Indonesia bisa menerima vaksin ini. Dan kami sebagai bangsa dan negara boleh dikuatkan kembali, dan aktivitas daripada masyarakat juga boleh kembali normal, ya Tuhan. Kami berdoa untuk akan ekonomi daripada bangsa dan negara kami ini juga, Tuhan juga yang menolong
agar semua dapat berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati akan bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di masa pandemi 1 tahun ini tidak bergereja, tidak datang ke gereja. Kami berdoa kiranya iman daripada anak-anak Tuhan tidak kendor dan tidak luntur dan tetap setia beribadah walaupun melalui akan media, akan TV dan lain-lainnya dari rumah ya Tuhan. Dan ketika sedang beribadah juga kami juga melakukannya dengan sikap yang hormat sebagaimana kami berada di rumah Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk menyambut akan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan kami berdoa, siapkan hati kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengerti akan makna pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, agar kami boleh dan sungguh-sungguh dengan segenap hati kami mengasihi Kristus, melakukan firman Tuhan, membaca firman, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup kami. Memperlihatkan kami berbeda sebelum kami percaya Yesus Kristus dan sesudah kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Berdoa bagi gereja Tuhan, Tuhan juga berkati untuk pelayan-pelayan Tuhan yang setiap minggu harus melakukan akan pelayanan-pelayanan rekaman dan lain-lainnya. Anugerahkan kesehatan yang baik, kekuatan di dalam akan hidup mereka. Sehingga setiap kami yang datang ke rumah Tuhan, Tuhan juga pelihara, jauhkan sakit penyakit daripada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus melayani Tuhan juga dengan baik ya Tuhan. Berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan semuanya di dalam akan masa-masa sulit seperti ini tetap akan menghadirkan Kristus di dalam keluarga dan menikmati akan persekutuan yang indah sesama anggota keluarga. Tuhan, mereka yang punya pergumulan di dalam akan finansial dan lain-lainnya, Tuhan juga buka jalan dan mereka bisa berusaha melakukan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan, dan Tuhan yang buka jalan dan Tuhan yang memberkati. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan juga yang tolong ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan, dengarlah seru doa kami ini, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, persembahan adalah ibadah. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara di BCA seperti yang tertera di layar Anda saat ini, atau dapat juga dengan melakukan scan QR yang ada di layar atau di WA grup jemaat GKI Jatinegara, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi Dana, OVO, dan GoPay. Bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop dan membawanya ke gereja. Atau
Jika diperlukan, jemaat bisa juga menghubungi bendahara majelis gereja untuk penjemputan persembahan di rumah. 会众们，在今天的崇拜中，我们也有机会相省奉献。奉献可以汇款至蒙福堂的账号 BCA 3423529101。若是无法付款，可以收在信封里，等到我们可以到教会崇拜的时候带上。若是各位认为所手机的奉献箱线上了，可以联系这些财政到富贵收取。 Inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini, terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita masuk ke doa syukur. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami memberikan persembahan kami melalui ibadah pada hari ini. Biarlah apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah meskipun berbagai penderitaan, berbagai kekurangan, berbagai masalah yang terjadi seiring dengan pandemi, kami boleh seperti firman yang baru kami baca, tetap meluap dalam sukacita, dan kami boleh tetap berkemurahan, boleh tetap dengan sukacita mempersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong jemaat yang akan mengelola uang ini, biar boleh membesarkan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus Sang Firman yang datang ke dunia dan menjadi manusia, rela menderita demi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sungguh kasih yang sangat besar dan mulia. Karena itu biarlah sepanjang hidup kita terus memuji dan memuliakan Yesus Tuhan kita melalui pikiran, perbuatan maupun perkataan kita. Mari kita naikkan pujian, mulia sembah Raja mulia. 耶稣道成肉身，因于为拯救主人而受苦。主的爱是在广大有荣耀，因此愿我们一生都赞美耶稣我们的主。我们一同唱至尊者。 Mari kita nyanyikan bersama, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus. Hormat dan kuasa, oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segala umatnya. Ditinggikan namanya Yesus, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia, mati dibangkitkan jadi raja.
的掌权者，他的尊贵一主宝座充满万民，让我们一起高举主耶稣的名。赞美有荣耀耶稣，因耶稣是王。哦，至尊者，敬拜他的尊贵。耶稣基督，荣耀的家，家的raja。Ditinggikan namanya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, yang tak mati dibangkitkan jadi Raja. Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kebaktian selesai. 会众们请坐，聚会完毕，祝大家 Menyambut peringatan Hari Paskah 2021, marilah kita mempersiapkan hati dengan berdoa dan berpuasa. Kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajah-Nya. Puasa menjelang Paskah ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis, mulai dari tanggal 25 Februari yang lalu, Prapaskah 1, sampai nanti tanggal 1 April 2021. Puasa akan dilakukan dari pukul 8 hingga pukul 6 sore. Pokok doa akan dibagikan di grup WhatsApp Warta Jemaat GKI Jatinegara. Juga jemaat diingatkan untuk yang ingin berpartisipasi untuk memberikan persembahan Paskah, telah disediakan nomor rekening yang sama, yaitu GKI Jatinegara BCA 342-352-9101. Dan untuk persembahan Paskah harap menambahkan kode 007 di akhir jumlah nominal yang ditransfer. Jadi kalau 100.000 berarti 100.007. Demikian contohnya ya. Nah, demikian. Untuk yang mau QR bisa juga di-scan di layar yang tertera pada layar Anda saat ini. Selamat hari Minggu, mari kita bersaat teduh. 祝大家主日愉快，请默祷。Masker.